Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Amr ibn Abi Qurrah radhiyallahu anhu qala kana Huzaifah bil madain فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقله فقال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. أما تنتهي وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. قال: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Abu Daud.
daripada Amru bin Abi Qurrah radhiyallahu anhu. Amru bin Abi Qurrah dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kata dia, kana Huzaifah bil Madain. Kata dia, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman, dia duduk di Madain. Tuan-tuan, Huzaifah bin Yaman, ataupun dia dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Dia ni istimewa pasal dia dianggap pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar clear? Tahu clear? Saya pun dengar merasa kembang. Huzaifah bin Al-Yaman, dia ni istimewa pasal dia dianggap pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Especially dia ni diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal orang munafik. Boleh. Dia dianggap istimewa. Okey sikit. Kerana dia diizin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kenal orang munafik. Clear sikit kot. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kalau ada orang mati pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya Huzaifah bin Al-Yaman, yang mati ni munafik ke tak? Kalau Huzaifah kata okey, dan Huzaifah sembahyangkan mayat orang itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an akan sembahyangkan mayat orang tu. Istimewanya sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman ini, dia anak kelahiran Madinah. Ayah dia orang Mekah, mak dia orang Madinah. Nak panggil dia ni muhajirin pun boleh, nak panggil dia ansar pun boleh. Ayah orang Mekah, mak orang Madinah. Hadis yang kita baca pada malam ini nak cerita tentang dia. Huzaifah bin Al-Yaman pada satu hari ketika dia duduk di Madain, dia duduk bercakap dekat orang ramai, dia duduk cerita tentang Nabi SAW ni pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia cerita benda tu. Dia kata Nabi SAW pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi. Fayantaliqu nasun mimman sami'a dhalika min Huzaifah fayatuna Salman. Jadi orang yang dengar cerita Huzaifah yang kata Nabi SAW ini pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka jadi berasa macam biar betul. Sebab setakat yang mereka kenal Nabi SAW, Nabi ini bukan jenis marah-marah. Bila Huzaifah cerita kata Nabi SAW pernah marah-marah kepada sahabat, orang yang dengar ni rasa macam ada something wrong dengan cerita itu.
fayantaliqu nasun mimman sami'a dhalika min Hudzaifah fayatuna Salman. Maka mereka pergi refer kepada satu sahabat lain yang bernama Salman Al-Farisi. Pasal zaman tu tuan-tuan, sahabat duk ada ramai. Jadi kalau dengar daripada sahabat ni satu cerita yang rasa macam nak kena ada pencerahan, mereka pergi cari satu sahabat lain yang juga sahabat hebat. Jadi mereka pergi jumpa Salman Al-Farisi. Salman ni hebat ke tuan-tuan? Hebat. Bila sebut Salman Al-Farisi, dua benda kita tahu. Apa dia? Satu, dia bukan orang Arab, dia orang Farsi. Itu sebab dipanggil Salman Al-Farisi. Yang kedua, bila sebut nama Salman Al-Farisi, automatik kita nanti tahu apa dia? Idea dia korek parit ketika berlaku perang Khandaq. Ini dua benda semua orang tahu. Salman Al-Farisi ini asal orang Parsi. Orang Parsi beragama Majusi. Majusi maksud dia apa tuan-tuan? Sembah api. Dia bermula dengan satu orang yang beragama Majusi, sembah api. Dia tak puas hati. Sendiri timbul di dalam jiwa Salman Al-Farisi ini rasa macam tak kena duk sembah api ni. Dia rasa tak kena. Dia mencari-cari kebenaran. Ini cerita Salman Al-Farisi. Dia cari kebenaran. Dalam pencarian dia tu, dia jumpa Nasrani. Daripada sembah api, dia masuk agama Nasrani, percaya tiga Tuhan. Salman tak puas hati. Salman rasa dia kena cari hak betul punya. Majusi tentu tak betul, dia dapat Nasrani, dia rasa Nasrani tak betul. Dia merantau daripada bumi Parsi, dia pergi ke Syam, di kawasan Syria. Daripada sana dia mai ke Yathrib. Yathrib ni mana tuan-tuan? Madinah. Yang nama asal Madinah itu ialah Yathrib. Di Madinah Allah takdirkan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam di Madinah. Masa di Parsi dia orang kaya. Salman Al-Farisi ini orang kaya di Parsi. Bila mai di Madinah dia jadi orang susah. Bila dia masuk Islam, dia jadi satu orang Islam yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia jadi satu orang Islam yang sangat zuhud, tak lekat dunia dalam hati dia. Dan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah dilantik menjadi gubernur. Tarikh kewafatan dia tak ada siapa tahu. Tapi di kalangan ahli sejarah, dia kata most probably 80% dia wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Balik kepada hadis tadi. Apabila Hudzaifah bin Al-Yaman duk bagi tahu dekat orang, dia duk cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah marah-marah. Cerita dia tu tidak disenangi oleh sebahagian daripada yang dengar ni, maka dia pergi cari Salman Al-Farisi, pergi refer cerita ni kepada Salman, pergi rujuk cerita ni kepada Salman Al-Farisi. Fayadhkuruna lahu qawla Hudzaifah. Dia cerita dekat Salman, dia kata, Salman, kami ada dengar Hudzaifah bin Al-Yaman cerita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat. Fayaqulu Salman, maka kata Salman, Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah kata, kalau Salman kata macam tu, Salman tahu apa yang dia kata. Tuan-tuan tengok, ini adab.
adab di kalangan sahabat Nabi, mereka tak saling mencederakan antara satu sama lain. Adab itu tidak ada dalam masyarakat kita hari ini. Kita sama-sama ustaz suka cedera mencederakan di antara satu sama lain. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak buat macam tu. Mereka tidak saling mentajrih, orang Arab kata, tidak saling melukakan di antara sama-sama sahabat. Bila orang main habaq dekat Salman, kata Huzaifah kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia dengar dan dia komen apa? Dia kata kalau betul itu Huzaifah kata, Huzaifah lebih tahu tentang benda yang dia kata. Fayarji'una ila Huzaifah, geng ni daripada Huzaifah pergi rujuk dekat Salman. Bila Salman kata macam tu, balik mai kat Huzaifah pula. Ini pun satu hal juga. Sama dengan masyarakat kita hari ni, main mengaji dekat satu ustaz, dengar, pergi tanya ustaz orang lagi. Ustaz orang lagi kata lagu benar, balik main abang balik kat ustaz ni. Lepas tu ustaz ni dengan ustaz ni duduk lawan terantuk kepala, bincut keliling dahi. Ada berlaku pada zaman sahabat dulu ni macam tu. Mereka dengar Huzaifah kata, mereka rasa macam tak puas hati. Mereka pergi tanya Salman. Bila Salman komen macam tu, mereka balik dekat Huzaifah balik. Fayaquluna lahu, mereka kata kepada Huzaifah bin Yaman, mereka qad zakarna qawlaka li Salman. Mereka kata Huzaifah, hang ada sebut dekat kami, kata Nabi SAW marah-marah kepada sahabat. Kami rasa tak puas hati, kami pergi tanya Salman. Dia kata, fama saddaqaka wala kadzabak. Dia berkata bila kami tanya Salman, Salman tidak mengiyakan apa yang hang kata, dan Salman tak kata hang bohong. Salman no comment. Salman tidak kata hang salah, Salman tak kata hang betul. Bila Huzaifah bin Al-Yaman dengar macam ni, kata dalam hadis ni, fa'ata Huzaifatu Salman. Kalau dalam bahasa Pulau Pinang sedap ni, dia kata apa? Maka Huzaifah pun celapak pergi dekat Salman. Celapak maksudnya apa? Dia terkam pergi dekat Salman. Wa huwa fi mabqalah, yang ketika itu dia kata Salman duduk di satu tempat yang bernama Mabqalah. Huzaifah ni, bila geng yang tak puas hati dekat dia pergi rujuk dekat Salman, Salman tak komen apa, dia balik main habaq kat dia, kata yang hang kata ni Salman mengaku pun tak, Salman deny pun tak. Bila dia dengar macam tu, Huzaifah tak puas hati, dia terus pergi cari Salman. Faqala ya Salman, ma yamna'uka an tusaddiqani bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Huzaifah pergi jumpa Salman, dia kata dekat Salman, dia kata Salman, apa masalah hang sampai hang tak boleh nak mengiyakan apa yang aku kata, sedangkan hak aku kata tu aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak puas hati, dia pergi cari Salman. Dia kata apa masalah hang sampai hang tak boleh nak sokong aku? Apa masalah hang yang hang tak boleh nak mengaku depan mereka hak mai tanya ni kata aku cakap betul? Apa masalah hang? Faqala Salman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdab fayaqulu fil ghadab li nasin min ashabih. Salman kata dekat Huzaifah, dia kata okey, cerita dia macam ni. Dia kata memang betul Nabi itu manusia. Ada waktu Nabi marah. Bila waktu Nabi marah, Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat dalam keadaan marah. Betul dia kata. Wa yarda fayaqulu fir ridha li nasin min ashabih. Tapi Salman kata Nabi SAW banyak kali Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat dia dalam keadaan tak marah.
Pasal apa hak Nabi marah tu yang hang pergi cerita ke orang? Itu maksudnya. Bukan aku nak kata yang hang habaq tu tak betul. Nabi manusia, Nabi macam kita. Kita makan, kita minum, kita seronok, kita marah. Nabi SAW pun manusia. Dia makan, dia minum, dia seronok, dia marah. Ada waktu Nabi marah. Nabi tidak marah macam kita marah. Nabi marah bersebab. Tapi waktu Nabi marah, Nabi bercakap dekat sahabat-sahabat dia dengan nada marah. Tapi dia kata banyak keadaan Nabi tidak marah. Pasal apa yang hang sibuk pergi duk habaq dekat orang hal Nabi marah, sedangkan cerita Nabi tak marah duk ada banyak? Salman kata dekat Huzaifah macam tu. Amma tantahi. Salman kata dekat Huzaifah, dia katalah macam ni, alangkah baiknya hang stop daripada duk cerita pasal Nabi marah ni. Dia kata, wa hatta tuqi'a ikhtilafan wa furqah. Pasal apa? Pasal takut boleh membawa kepada khilaf dan juga perpecahan. Banyak benda kita boleh bercakap bagi jadi elok. Awak pergi duk cari benda hak nak jadi punca kepada orang bergaduh. Dia kata, walaqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba. Salman kata, hang tak ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas minbar? Faqala, Nabi kata, ayyuma rajul min ummati sababtuhu sabbah. Atas mimbar Nabi SAW kata, mana-mana orang daripada umat aku yang terkena cela dengan aku termarah dia, aku tercela dia, aku tertegur dia secara kasar, au la'antuhu la'nah fi ghadabi, ataupun ketika aku marah aku melaknat orang itu. Nabi kata, fa innama ana min waladi Adam. Nabi kata, sesungguhnya aku manusia, aku anak Adam. Memang aku tak boleh elak kadang-kadang aku termarah. Siapa-siapa daripada kalangan hampa yang biasa kena marah dengan aku, hampa kena ingat aku manusia. Aghdab kama yaghdabun. Aku pun marah macam mana hampa juga kadang-kadang marah. Wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. Nabi kata, tapi ingat, Allah utuskan aku untuk membawa rahmat dan kasih sayang kepada sekalian alam. Itu lagi besar. Yang marah sikit-sikit ni jangan jadi cerita. Nabi kata, yang lebih besar daripada tu, Allah lantik aku menjadi nabi untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Faj'alha alaihim salatan yaumal qiyamah. Nabi kata, siapa-siapa daripada kalangan hampa yang pernah terkena dengan aku, pernah terkena marah aku, mudah-mudahan menjadi satu rahmat kepada dia di hari akhirat esok. Siapa yang pernah terkena marah Nabi, mudah-mudahan marah itu menjadi satu rahmat kepada dia di hari akhirat esok. Salman peringat benda ni kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dan kata Salman, wallahi la tantahiyanna au la aktubanna ila Umar. Salman kata kepada Huzaifah, demi Allah, sama dah hang berhenti daripada duk cerita tentang Nabi marah, tentang benda-benda yang tak berapa baik ni, ataupun hang tak mau berhenti, aku report kepada Sayyidina Umar, khalifah kita pada hari ini. Hadis itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia yang pertama, Nabi manusia biasa. Beza Nabi dengan kita ialah Nabi adalah Nabi, sedangkan kita umat manusia biasa. Oleh kerana Nabi itu manusia, kadang-kadang Nabi marah, dan marah Nabi SAW itu membawa kebaikan
kepada orang yang kena marah. Satu. Yang kedua, elakkan sifat suka mengadu domba. Yang kedua, elakkan sifat suka jadi, orang Penang kata, jadi batu bronsen. Elakkan diri kita daripada jadi batu bronsen, batu api yang boleh menyebabkan dua pihak jadi berbalah. Yang ketiga, fokuskan kepada dakwah kasih sayang. Fokuskan kepada dakwah kasih sayang daripada dakwah yang diselaputi kemarahan dan menganjur perpecahan. Tumpukan dakwah ni kepada kasih sayang. Jangan berdakwah sehingga orang marah. Apatah lagi kita berdakwah membawa orang kepada berbalah dan berpecah. Yang keempat, kembangkan kebaikan orang, tutup aib orang. Yang keempat, kembangkan kebaikan orang. Kita tahu apa kebaikan ada dekat dia, hak tu kita habang kat orang. Mana-mana aib dan kelemahan dia, tutup rapat-rapat. Yang kelima, kalau sekiranya seseorang itu ada 9 keburukan, 1 kebaikan, tutup keburukan itu, ceritakan 1 kebaikan itu. Tuan, kadang-kadang orang buat satu contoh kat kita. Dia ambil satu retas putih kosong, sak. Tengah-tengah retas tu dia bubuh satu dot, satu titik hitam. Satu tengah retas besar tu dia bubuh satu titik hitam. Lepas tu dia tanya kita. Dia kata, tuan-tuan nampak apa di retas ni? Automatik orang akan jawab apa? Nampak titik hitam. Sedangkan yang besar apa dia? Putih. Tapi manusia nampak hak titik hitam satu tu. Itulah manusia. Itulah manusia. Elakkan diri kita daripada jadi macam tu. Kerana itu merugikan kita dan merugikan dakwah Islam kepada seluruh alam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah radhiyallahu anhu, kata dia, kataba Abu Bakrah ila ibnih wa kana bisijistan bi an la taqdiya baina ithnaini wa anta ghadban fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia kata bapa dia Abu Bakrah pernah tulis surat kepada salah seorang anak dia. Dia tulis surat kepada anak dia, dia kata la taqdiya baina ithnaini wa anta ghadban. Abu Bakrah tulis surat kepada anak dia, dia kata kalau sekiranya tengah marah, jangan jadi hakim, jatuhkan hukuman. Kalau kita rasa macam kita tengah marah, ataupun kita rasa kita bias, kita rasa macam kita ni tak boleh berlaku adil, kita rasa macam kita ni macam nak berat sebelah, jangan buat apa-apa keputusan. Fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Bakrah kata, kerana aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini. Nabi kata kalau siapa jadi hakim, jangan dia jatuhkan keputusan di antara dua orang yang berbalah ni wa huwa ghadban, kalau sekiranya dia tengah marah. Hakim kalau dia tengah marah, jangan jatuhkan hukuman, kerana hukuman itu tentu tidak adil. Tak kira dia marah tu kepada pihak yang bercara depan dia ke, ataupun dia marah bini dia di rumah, tak kira.
Kadang-kadang dia ada hal di rumah dengan bini dia, dia pergi mahkamah nak bercara kes. Nabi kata, kalau hang ada marah dalam hati, tak kira marah dekat siapa, jangan jadi hakim hari itu, ambil MC, beli duduk rumah. Pasal apa? Pasal orang yang dalam kemarahan tidak akan mampu menjatuhkan hukuman secara adil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan marah ini sangat tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah baca hadis ni, hadis daripada Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu an. Dia kata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis wa ma'ahu ashabuh waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adhahu fassamata anhu Abu Bakrin summa adhahu thaniyah fassamata anhu Abu Bakrin summa adhahu thalithah fantasara minhu Abu Bakrin faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina intasara Abu Bakr faqala Abu Bakr awajadta alayya ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala malakun minas samai yukadzibuhu bima qala lak falamma intasarta waqa'a syaitan falam akun li ajlisa idh waqa'a syaitan, atau kama qal, hadis riwayat Abu Daud. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, dia kata Nabi SAW tengah duduk dengan sahabat-sahabat dia. Nabi duduk, sahabat duduk ada ramai. Di antara sahabat tu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba mai satu orang, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kita punyalah duk baca macam-macam buku cerita Abu Bakar As-Siddiq ni manusia cukup bagus. Dipanggil dia ni rajul buka, rajul baka, satu laki-laki baka, cukup kuat menangis. Tak pernah dia marah orang, tak pernah dia buat naya dekat orang. Macam tu punya pemimpin. Ada orang main maki dia. Tengah dia duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba mai satu orang depan Nabi, depan semua orang, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasamata anhu Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar sengah, dia tak jawab. Dia ni maki Abu Bakar tak jawab apa. Summa azahu thaniyah. Tengok Abu Bakar sengap, tak jawab balik, dia tak puas hati. Dia bangkit, dia maki lagi sekali, tak puas hati. Fasamata anhu Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar sengap juga, tak jawab. Summa azahu thalithah. Dia ni tak puas hati, dia bangkit, dia maki lagi 3 kali. Dia maki Sayyidina Abu Bakar. Fantasara minhu Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar pun, dia pun manusia, 3 kali duk maki tak habis-habis, dia bangkit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangkit nak membela diri dia daripada tohmahan, daripada tuduhan yang tak betul ini. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bangkit aja, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina intasara Abu Bakrin. Abu Bakar bangkit aja nak jawab, Nabi bangkit pi. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq bila dia tengok Nabi bangkit pi, dia jadi tak syok. Terus dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, awajadta alayya ya Rasulullah. Bila tengok Nabi bangkit pi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata, dia kata, ya Rasulullah, tuan marah saya ke? Orang tu duduk hantam dia, dia tak jawab apa, Nabi duduk sebelah. Orang tu bangkit hantam lagi, Sayyidina Abu Bakar tak jawab, Nabi duduk ada sebelah. 3 kali orang ni bangkit bantai Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bangkit nak jawab, Nabi bangkit pergi.
Abu Bakar As-Siddiq terus tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan marah saya ke? Tuan bangkit tinggal saya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, nazala malakun minas sama yukadzibuhu bima qala lak. Nabi kata masa dia bangkit, dia duk maki hang tadi, hang tak jawab apa. Tuhan hantar mai satu malaikat turun mai, dan malaikat itu menafikan apa yang orang tu kata. Dia bangkit, dia maki hang lagi, hang tak jawab apa. Allah suruh malaikat tu defend hang daripada kata-kata tuduhan ini. Falamman tasarta waqa'a syaitan. Dia kata, tapi apabila dia maki hang kali ketiga, hang bangkit, hang nak jawab balik, ketika itu syaitan sudah mai duduk sekali dengan hang di tepi ini. Falam akun li ajlisa idh waqa'a syaitan. Nabi kata, aku tidak akan duduk bersama dengan hang kerana syaitan sudah ada dengan hang. Hadis itu hadis hasan, riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia nak bagi tahu dekat kita, marah ni tak ada guna. Respon kepada orang yang marah kita pun tak guna. Marah paling tak guna. Orang marah kita, kita respon nak mempertahankan diri kita pun tak guna. Kerana respon tidak akan menyelesaikan kemarahan orang kepada kita. Memadai Allah Subhanahu wa ta'ala mempertahankan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 69. Muka surat 69, masalah dia kata kuat bertengkar dan bermusuh. Dia berkaitan dengan muqaddimah tadi. Kuat bertengkar dan bermusuh. Sesungguhnya orang yang kuat berbalah dan kuat bertengkar dan kuat bermusuh itu adalah orang keras hati, dia kata. Orang yang cepat melenting, cepat marah, suka bermusuh dengan orang, ini orang keras hati. Ingat Nabi kata apa? Minasyaqai arba'. Di antara tanda jahat manusia ni ada 4. Di antara 4 tu apa dia? Nabi kata qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati. Di antara tanda orang keras hati, dia suka berbalah dengan orang, dia suka bertengkar dengan orang, dan dia nak menang dalam pertengkaran dia. Tidak mau kalah ia di dalam pertengkaran itu dan di dalam permusuhan itu. Bila jadi bergaduh, bila jadi berbalah, bila jadi bertengkar, bila jadi berkelahi, jangan harap dia nak pergi minta sorry ke orang. Dia tidak akan minta maaf dekat siapa-siapa pun. Maka yang demikian itu amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak suka orang macam ni. Orang yang pemarah, orang yang keras hati, orang yang keras kepala, orang yang kaki bergaduh, Allah tak suka. Istimewa pula yang hak itu dibalik-baliknya dalam pertengkaran itu. Lagi teruk apabila dia ni kaki bertengkar sampai ke tahap benda betul dia nak bagi salah, benda salah dia nak bagi betul. Ini lagi teruk. Memang terang dia salah, dia nak bagi orang kata dia betul. Memang terang orang betul, dia nak bagi orang kata orang tu salah. Ini dia kata paling Allah tak suka orang macam ni. Dan permusuhan itu supaya akhirnya menjadi batil semua sekali. Dia nak bawa api kepada dia betul orang salah. Begitu. Seperti mana cerita Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang kepala kaum Bani Zuhrah. Dia ni daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni daripada Quraisy. Bani Zuhrah ini daripada Quraisy.
hilang dah suara. Nah, saya cerita sikit hari itu kan, Quraisy ini dia ada macam-macam, dan mereka ada pembahagian tugas masing-masing. Bulan lepas ada yang kerja jaga Kaabah, ada yang kerja siqayatul hajj, bagi minum air kepada orang yang mai buat haji di Kaabah, ada yang jaga kunci Kaabah dan sebagainya. So Bani Zuhrah ni dia kerja jaga maintenance Kaabah. Kalau hari ini Bin Laden, syarikat Bin Laden, dia kerja apa? Dia kena jaga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka buat maintenance, cuci masjid lah apa. Tuan-tuan boleh masuk dalam YouTube, boleh tengok. Dia ada satu dokumentari dalam YouTube tentang maintenance Masjidil Haram, panjang. Satu video, satu YouTube yang bagus untuk kita tengok macam mana kerajaan Saudi menjaga kebersihan Masjidil Haram. Tikang kapet yang kita duk guna untuk semayang tu, kapet tu, dia tunjuk proses membasuh kapet tu, daripada basuh sampailah ke mengeringkan kapet. Proses dia cukup hygiene. Kapet yang kita duduk sujud semayang tu sangat higienik. Dia cuci sampai ke Bukit Safa dan Bukit Marwah, dibasuh. Bukit Safa dengan Bukit Marwah tu dibasuh. Walaupun hari ni dia bubuh kaca, cermin, tak boleh dah nak pergi Rabat. Bukit Safa dengan Bukit Marwah ni tak boleh panjat dah, dia bubuh cermin. Dalam cermin tu bukan pergi basuh juga. Punya jaganya kebersihan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi ini. Begitu sekali. Zaman Nabi SAW dulu, Bani Zuhrah ini kerja jaga Masjidil Haram. Dan nama dia ini ialah Ibnu Shuraik, ataupun disebut dengan nama Al-Akhnas bin Shuraik. Bermula daripada satu orang yang cukup rajin, cukup loba melakukan kebaikan. Dia start orang yang macam tu. Tiba-tiba mai satu tahap dia ni sudah tukang, dia sudah pergi jadi munafik. Wal-ayazubillah. Bersumpah ia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wallah, kami itu orang yang kasih kepadamu, wahai Muhammad. Kacau sungguh malam ni, ya, no? Wah, masalah tau. Dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata wallahi, dia bersumpah, demi Allah, kami orang yang cukup sayang dekat hang, wahai Muhammad. Dia bersumpah. Bani Zuhrah ini termasuk Al-Akhnas bin Shuraik ini. Dan biar kami berjanji dan bersetia dengan kamu di dalam sembunyi-sembunyi, tidak terang-terang. Tapi yang peliknya apa dia? Mengaku kata sayang dekat Nabi, tapi tak mau orang tahu. Kami kok mana cerita pun kami sayang dekat engkau, wahai Muhammad. Tapi tolong jangan habang kat orang lain. Kata kami sokong hang. Ada something wrong. Sampailah perkenannya Nabi SAW dengan sebab manehnya cakap mereka ni. Manehnya cakap Bani Zuhrah ni, terutamanya Al-Akhnas bin Shuraik ini, orang panggil apa? Sweet talker. Cakap maneh. Sehingga Nabi SAW percaya kat dia. Nabi percaya, kata dia ni kok mana cerita pun hidup mati dengan Nabi. Nabi percaya ke dia. Kerana apa? Kerana maneh cakapnya dan elok sikapnya. Depan Nabi dia tunjuk cukup bagus.
lemah lembut, sopan santun, tertib dan sebagainya. Padahalnya semua cakapnya itu hanyalah manis di luar sahaja. Itu dia. Tuan-tuan, zaman Nabi SAW sudah ada kes macam ni. Sedangkan di dalam hatinya jahat dan munafik. Al-Akhnas bin Syuraik ini, iaitu bila malam hari dia akan melalui kawasan tanam-tanaman orang-orang Islam, dibakarnya tanaman mereka itu. Oh, jahatnya memang macam tu. Depan Nabi SAW cakap cukup lembut, cukup manis, sampai Nabi percaya. Belakang Nabi, terutamanya waktu malam, dia angkat geng, dia pergi cari kawasan tanam-tanaman orang Islam, dia bakar tanam-tanaman tu. Dan apabila dia melalui kawasan binatang ternakan orang Islam, diparangnya binatang itu, dia bunuh habis binatang-binatang ni. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Turun ayat tu. Dan setengah manusia itu ialah orang yang memberi perkenan kepadamu oleh cakapnya pada kehidupan dunia. Tuhan bagi tahu, turun ayat, Tuhan habaq kepada Nabi SAW, kata manusia ni dalam ramai-ramai ni, ada sebahagian daripada mereka ni cakap cukup sedap, cakap cukup manis, digulanya cakapnya itu kepadamu. Tuhan habaq dekat Nabi, wahai Muhammad, ada di kalangan orang yang duk mai jumpa ni cakap cukup manis sampai hang terpedaya dengan mereka. Dikatanya engkau wahai Muhammad itu dan sahabat-sahabat engkau itu kekasihnya. Depa mai habaq dekat Nabi, kata depa cukup sayang Nabi, cukup sayang orang Islam, dan mereka berjanji nak bersetia dengan engkau wahai Muhammad, dan naik saksi ia akan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang ada di dalam hati mereka itu, muwafaqah semua itu dengan cakapnya. Depa sanggup sumpah dengan nama Allah, kata depa ikhlas dengan Nabi, yakni bersumpah dia akan Tuhan jadi saksi barang yang dikatakannya itu betul, dan mereka tidak akan belot, padahalnya ialah orang yang sangat bermusuhan. Tu dia, Tuhan habaq dekat Nabi. Istimewa Nabi Muhammad SAW ni ialah Nabi Muhammad ni kalau orang tipu dia, dia tahu pasal Tuhan bagi tahu. Begitu. Dan berlawanan mereka itu dan bertengkaran mereka itu dengan engkau dan dengan sahabat-sahabat engkau wahai Muhammad. Tuhan bagi tahu dekat Nabi, depa ni sebenar-benarnya adalah musuh, dia kata. Baik, dan dikeluarkan oleh At-Tirmizi satu hadis yang menunjukkan atas amat benci Allah Subhanahu wa taala akan orang yang kuat bermusuh dan kuat berlawan itu. Kata hadis dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghaddur rijal ila Allahil aladul khasim. Maksudnya diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula sehabis-habis benci satu orang laki-laki kepada Allah ialah satu orang yang keras permusuhannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia yang Allah paling benci ialah manusia yang pemarah dan pendendam. Tak syok tu malam ni. Saya bercakap pun jadi tak ada mood dah. Jadi tak syok. Kata Tirmizi, bermula ini hadis hasan, dia kata. Montiawai mana ni. Penat dia, jadi penat.
Orang perempuan tu lagi teruk, tak tahu apa tu, sat bunyi, sat tak bunyi, sat bunyi, sat tak bunyi. Lagu tu. Masalah dia kata. Ni pun dia main masalah, ni pun main masalah. Baik, masalah dia kata. Yahudi ni dia main tajuk lain lah. Dah habis dah tajuk cerita pasal marah, pasal apa semua habis. Dia main tajuk baru. Dia kata Yahudi dengan isteri-isterinya yang datang haid. Ni tajuk baru. Tajuk baru, Yahudi dengan isteri yang datang haid. Dia tak ada yang mic yang bukan wireless ke? Ada? Ini okey eh? Okey. Ini kita buang. Okey. Tu. Tak boleh marah, mesti dia baca tajuk marah. Jadi dia jadi macam mana pun mau duk senyum ya. Kita kata ni kita nak berhenti awal pun senyum. Lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, kita masuk satu topik baru. Dia kata Yahudi dengan isteri-isterinya yang datang haid. Clear sikit kot. Okey. Dia kata adalah pada zaman Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Segala orang Yahudi itu sudah maklum agama mereka itu ialah agama Nabi Allah Musa AS. Asal mereka, asal Yahudi ini mereka ikut kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Masalah Yahudi jadi diverted ni pasal apa? Yahudi pergi jadi tersasar daripada jalan kebenaran ni tang mana? Apabila dalam Taurat bagi tahu kata akan mai nabi akhir zaman nama dia Muhammad. Taurat bagi tahu. Depa pangkah wang. Depa padam yang tu, depa tak terima. Bukan sahaja tak terima Nabi Muhammad, depa tidak boleh terima mana-mana nabi yang bukan daripada keturunan Bani Israel. Di situ start dia. Lepas tu depa terus divert daripada jalan kebenaran, depa terus tergelincang daripada jalan yang lurus. Okey. So yang dikatakan orang Yahudi ni apa dia? Orang Yahudi asal depa ikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan adalah setengah daripada adat mereka itu bersamaan dengan adat orang-orang zaman jahiliah daripada orang Arab. Tu dia. Ada beberapa adat orang Yahudi dia pergi sama dengan adat orang Arab jahiliah. Sama macam kita hari ni. Sebahagian daripada adat Hindu sama dengan adat Melayu. Contoh dia apa dia? Bila nak kenuri dia main. Dia main apa tuan-tuan? Ni yang duk pakai inai di tangan, di tapak tangan, di belakang tangan, bubuh sampai ke kaki-kaki semua, lokih inai apa semua. Adakah benda ni berpunca daripada ajaran Islam? Tak ada. Ni dia main daripada mana? Daripada mereka. Okey. Amalan makan sirih dia main pada mana? Pada mereka juga. Melayu duk ambil. Dia main lagi apa dia? Bersandin. Bersandin ni tahun 70-an dulu rancak. Siap dengan Tok Imam baca doa. 70-an dulu. Zaman rumah kenuri. Hati yang kita bila mikrofon elok dia main lah. Penting kuliah ceramah ni, penting ni, mikrofon ni sangat penting. Aircon tak ada, tak apa lagi. Hat ni jangan kacau. Cukup penting. Ni selingan sikit. Kadang-kadang di kebanyakan masjid PA sistem tu banyak tangan sangat duk pergi kacau. Yang tu nak jahanam. Tentukan satu orang, dia saja jaga. Bila ramai pakat nak pergi duk ejas ni, akhirnya dia jadi dalca terus. Set bila dapat cantik, kunci buh pedai yang besar penumbuk ni, jangan duk buka lah.
kunci pedai ayam tu seorang aja pegang. Dia ni Bani Syaibah. Yang ni kena jaga. Pasal apa? Pasal telinga satu orang dengan satu orang tak sama. Telinga ni macam mana lidah satu orang dengan satu orang tak sama. Ni main musim derian ni. Ada orang dia mau derian hak lemak, ada orang dia mau derian hak ada pahit-pahit sikit, ada orang dia mau derian hak lidah. Macam tu lah telinga. Jadi telinga ni satu orang dengar, dia kata macam ni cantik, cantik ah. Seorang lagi dengar tak apa cantik, dia pergi pulas pula. Jadi kita ambil satu orang yang dia ahli di dalam sound system ni, dia punya setting cukup, pedai yang mau bubuh orang tu, kunci seorang yang pegang. Ini bukan untuk kes masjid ni masjid lain nak cerita ni. Masjid ni saya ingat tak ada aku duk kacau PA sistem ni. Bila banyak tangan duk pergi kacau, akhirnya dia lari habis setting tu. Bila lari dia nak dapat balik, dia jadi macam ni lah. 1 jam kuliah, duk tak tahu ketahuan punca, dia jadi huru hara. Kawan hak duk mengajar ni pun hilang fokus. Semua tak main lah. Idea dia tak main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Habis buah titik, selesai bab mikrofon. Dia balik bab pengaruh adat Hindu di dalam adat Melayu balik. Yang rancak balik hari ni apa dia tuan-tuan? Bersandin. Dia mai balik ni tahun 2000 lebih ni, dia mai balik. Habis duit untuk buat pelamin saja RM30,000. Belanja untuk nak penaik pelamin saja RM30,000. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tanya, jadi ustaz boleh tak boleh nak bersandin ni? Anak tuana, nak dara pakai tutup aurat apa semua elok-elok, dan tujuan tu pun pasal nak bagi adik-beradik dan orang hak mai tengok kenal, oh yang ni pengantin. Tak ada pengantin pakai baju pagoda ya, tak kenal. Jadi bagi dia pakai elok, buh tengkolok hang jebat kat dia, kerih nala punya panjang sampai labuh sampai ke buku lali punya kerih, bagi duduk tentu tengok, oh ini pengantin. Okey, boleh tak? Boleh. Kalau nak buat juga pun jangan habis RM30,000 lah. Kalau tujuan nak bagi orang kenal hak mana satu pengantin, pastikan tutup aurat, make up ni jangan sampai jadi tabarruj, ala qadar. That's it, full stop. Jangan dibawa masyarakat yang sudah faham Islam ini balik ke zaman jahiliah tahun 70-an dulu. Jangan haduk jadi hari ni. Pasal apa tuan-tuan? Mak pak ni duk main mengaji, reti dah sepatah dua, tahu dah kata benda ni tak apa cantik, tapi anak kata apa? Dia kata mama takkan sampai tak ada pelamin. Ayah kata no. Ayah ni janggut cantik ni no. Bila anak dia pergi, dia duk bagi, dia duk bancuh mak dia, dia bancuh, mak pula main timbuk ayah dia pula. Dia timbuk tau, macam timbuk tolong tu. Dia timbuk bapak ni pula. Akhirnya esok pergi kedai, trim janggut bagi pendek sikit. Esok pergi kedai, trim bagi pendek sikit. Dia kata buat lah begitu. Lalu akhirnya adat yang bukan adat kita dihidupkan balik dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah hal yang berlaku dalam tajuk hak kita duk baca ni. Orang Yahudi dia ada adat dia. Kebetulan adat Yahudi ni dia pergi sama dengan adat Arab jahiliah. Arab jahiliah maksud dia apa? Arab belum masuk Islam. Dia pergi jadi sama tuan-tuan. Apabila orang-orang perempuan turun haid, ini orang Yahudi. Okey. Apabila orang perempuan dia turun haid, tidak mereka itu duduk sama dengan perempuan yang datang haid itu serumah. Adat mereka. Bila isteri mereka bila apa datang haid, dia pambat suruh keluar rumah. Seolah-olah orang perempuan yang datang haid ni kotor sangat sampai tak boleh duduk sekali lah rumah. Tak boleh duduk satu rumah, tak boleh makan sekali, tak boleh minum sekali, tak boleh duduk bersembang sekali, semua tak boleh. Dalam tempoh hang datang haid, hang pergi duduk asin.
Yahudi macam tu, dan Arab jahiliah pun macam tu. Pasal dia mengambil adat Yahudi untuk dijadikan adat dia, begitu. Dan tidak mau mereka itu makan sama-sama dengan perempuan yang datang haid ini. Demikianlah juga adat orang-orang Yahudi itu, halnya dengan orang-orang Majusi. Sama, dia kata Yahudi baik, Majusi baik, Arab jahiliah baik. Mereka melayan orang perempuan yang datang haid dengan layanan yang macam tu. Maka tidak mau mereka itu makan sama-sama dengan perempuan yang datang haid, dan tidak mau mereka itu minum sama-sama, dan tidak mau tinggal di dalam satu rumah yang sama. Sehinggalah berkekalan adat itu sampailah pada zaman permulaan Islam. Bila Nabi SAW jadi Nabi, ni Nabi nak clear benda ni. Bukan sahaja nak clear noh segala tokong berhala ada di tepi Kaabah ni, bukan hak tu saja, adat ni pun nak kena clear. Hak mana yang Islam mau, hak mana yang Islam tak mau, nak kena clear benda-benda ni semua. Demikianlah diterangkan di dalam tafsir Al-Jalalain, di dalam ayat 222 suratul Baqarah. Dia kata kalau nak lagi clear, tengok tafsir Al-Jalalain. Tentu pernah dengar nama tafsir Al-Jalalain. Pasal apa dinamakan tafsir ni tafsir Al-Jalalain? Kita selalu dengar dalam teks Rumi pun ada lah, ni dah ditranslate daripada Arab mai ke bahasa Malaysia, Jawi dan juga Rumi. Dah ada dah tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain ini ditulis oleh dua orang jalal. Kawan yang tulis tafsir ni seorang, yang pertama yang mula-mula tulis tafsir Jalalain ni nama dia Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli nama dia. Dia tulis tahun 1454 Masihi. Dia tulis. Halfway sampai pertengahan jalan dia mati. Anak murid dia yang bernama Jalaluddin As-Suyuti sambung kitab tu sampai habis. Oleh kerana tok guru nama Jalaluddin Al-Mahalli, anak murid nama Jalaluddin As-Suyuti, dua jalal, maka dipanggil Al-Jalalain. Jalalain, dua jalal, maksud dia dua jalal. Senang, tak ada fikir banyak-banyak. Oleh kerana dua-dua jalan, kita buh nama tafsir ni tafsir Jalalain, macam tu kan. Siap ditulis tafsir Al-Jalalain ni, siap ditulis tahun 1505, tahun 1505. Maksud dia apa? Sebelum Portugis masuk Melaka. Portugis masuk Melaka tahun 1511. Pandai sejarah mereka ni. Tahun 1511 Portugis masuk Melaka. Sebelum Portugis masuk Melaka, tafsir ni siap. Siap tahun 1505. Tonton kira Ustaz, 2016 lah ni tahun 2016 tolak 1505. Berapa dah usia tafsir ni? 511 tahun. Kitab tafsir Al-Jalalain ni siap ditulis 511 tahun dulu, sampai hari ni orang duk baca lagi. Berkatnya tulisan ulama dulu, berkat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dalam tafsir Al-Jalalain dia bagi tahu cerita tadi ni. Cerita kata Yahudi baik, Majusi baik, Arab jahiliah pun baik. Depa ni sama aja dari segi apa? Dari segi melayan orang perempuan yang datang haid. Orang perempuan bila datang haid diperambat keluar daripada rumah, hampirlah nak duduk mana pun jangan duduk sekali dalam rumah ni. Itu yang berlaku sebelum datang Islam. Maka telah datang hadis yang menyebutkan hal yang tersebut itu, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Cerita ni hadis beritahu, kata dia, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kanatil yahud idza hadat imra'atun minhunna lam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fil buyut
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia adalah orang-orang Yahudi itu adatnya apabila haid seorang perempuan daripada mereka itu, maka tidak makan mereka itu sama dengan perempuan yang haid itu. Itu dia. Bila isteri dia datang haid, no, tak boleh makan sekali, hampir. Dan tidak minum mereka itu bersama-sama dengannya. Tak ada nak titi sekali. Tuan-tuan tahu titi apa dia? Titi. Tak ada, bini dia tak boleh nak join dia titi. Titi teh tarik, maksud dia titi. Dah budak lah ni memandai-mandai hidup mereka macam-macam. Lepas ajak, dia kata, ustaz, jom lepas kuliah pergi titi. Pergi titi apa? Ha? Titi apa, Jambatan Merdeka ke titi ya? Mengkuang titi ke pergi titi? Teh tarik itu titi dia panggil. Jom kita pergi titi. Dulu Yahudi baik, Majusi baik, Arab jahiliah baik. Bila isteri datang haid, tak boleh titi sekali, tak boleh sama-sama teh tarik. Dan tiada sekedudukan mereka itu akan perempuan-perempuan yang datang haid itu di dalam satu rumah. Sampai tahap tu, bukan saja tak makan sekali, tak minum sekali, tak bergaul sekali, duduk satu rumah pun tak boleh, perambat keluar. Bahkan dikeluarkan oleh mereka itu akan isteri mereka yang datang haid itu daripada rumah, diletakkan di tempat lain selama ia di dalam haid itu. Tu dia. Bila kita baca ni tuan-tuan, kita tahu apa? Kita tahu kata Islam lah sebenarnya yang mengangkat darjat orang perempuan. Jadi kalau ada orang perempuan hari ini dia tak puas hati dengan Islam, dia silap. Sebab Islamlah yang membela dia, Islamlah yang mengangkat darjat dia, Islamlah yang meletak orang perempuan di tempat yang dimuliakan. Sebelum Islam mai, orang perempuan kedudukan macam tu ya. Mereka dihina, mereka dipandang sebagai kira tak ada harga. Bila mai Islam, dia ambil orang perempuan ni, dia buh dalam bungkus. Kan orang banyak ustaz-ustaz duk terang, barang ni bila bungkus ni maksud apa tuan-tuan? Sayang ah. Sayang ah. Tuan-tuan, duk tak duk tuan-tuan pi dapat satu iPhone 6 Plus. Allahu Akbar. Apa tuan-tuan buat? Pi beli cover tutup, pi cari screen protector, protect screen tu, pi bubuh pula protector dekat screen tu, buat oncang kain pula, bubuh pula handphone dalam oncang tu. Ini bukan double protection, ini tak tahu berapa kali punya protection. Dah ada cover pun beli yang original punya, pi bubuh dalam oncang kain pula lagi. Oncang kain tu pula buat jerat macam pundi-pundi sakti. Pasal apa tuan-tuan buat macam tu dekat iPhone 6 Plus ni? Pasal apa? Pasal sayang. Nokia 32 sekupang yang hari ni sudah jadi almarhum dah, tak ada dah 32, tak ada orang pakai dah 32 sekupang ni. Kalau ada lagi pun orang pakai 32 sekupang ni, dia telefon, lepas telefon dia baling gitu ya. Dia kata hang telefon tak beli ke apa, sarung apa, dia kata aku duk simpan dia ni pun nasib baik. Nampak tuan-tuan? Pasal apa dia buat macam tu? Pasal tak sayang. Orang perempuan ni bila Islam mai, dia bungkus orang perempuan ni, suruh pakai tutup aurat, bagi tunjuk tempat-tempat yang boleh tunjuk saja. Pasal apa? Pasal sayang. Pasal orang perempuan itu nilai dia tinggi pada mata Islam. Jadi sangat tidak patut apabila orang perempuan dia rasa Islam kontrol dia dan kongkong dia. Tak patut dia kata macam tu. Baik, cuba kita tengok. Apabila dilihat oleh setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu di dalam hal serupa dengan Yahudi, maka bertanya mereka itu. Sahabat-sahabat Nabi ni depa duk banding, depa duk compare.
Dia tengok Yahudi. Pasal apa tuan-tuan? Yahudi ada tak zaman Nabi? Ada tak? Ramai lah, bukan takat ada, ramai Yahudi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi depa duk tengok Yahudi ni apabila isteri datang haid, isteri dilayan macam tu. Sama dengan Arab jahiliah, apabila isteri datang haid, isteri dilayan macam mana Yahudi layan orang perempuan yang datang haid. So, sebahagian sahabat Nabi ni jadi satu question mark, jadi satu tanda soal. Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya Nabi bagaimana nak diperbuat dengan perempuan-perempuan mereka itu. Bila mereka dah masuk Islam, dia pergi tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah orang perempuan selepas daripada masuk Islam sama macam mereka zaman Arab jahiliah dulu, sama macam Yahudi, sama macam Nasrani, sama macam Majusi? Adakah macam tu? Dan adakah masih kekal jua seperti hal zaman jahiliah? Orang perempuan daripada zaman jahiliah sebelum Islam dengan masuk Islam, ada beza tak? Dari segi pakaiannya, dari segi layanannya, ada beza tak Islam dengan bukan Islam? Adakah masih serupa dengan Yahudi dan Majusi? Maka itulah kata Anas di dalam hadis ni, fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka ditanya orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal yang demikian itu. Dan di dalam riwayat lain kata, maka berterang-terang menyebutkan sahabat yang pertama itu namanya Abu Dahdah. Sahabat yang ditanya Nabi ini nama dia Abu Dahdah. Dia ni pun ada satu cerita pula, Abu Dahdah ni. Ada pula satu cerita dalam sebuah hadis. Kita keluar daripada kitab saja. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik, dia kata, anna rajulan qal ya Rasulullah inna li fulan nakhlah wa ana uqimu haiti biha. Satu orang sahabat pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada tanah, saya nak pagang tanah saya, tapi masalahnya atas tanah saya tu ada satu pokok kurma hak orang punya. Tuan nampak isu dia? Dia ni tuan punya tanah, dia nak pagang tanah dia. Masalah dia, atas tanah dia tu ada satu pokok kurma hak orang punya. Fa'murhu an yu'tiyani hatta uqima haiti biha. Dia minta dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tuan tolong habang sat dekat tuan pokok kurma yang ada atas tanah saya ni, suruh dia jual pokok kurma dia kat saya. Faham tuan? Zaman kita ada jadi dah macam ni, tanah orang punya, rumah orang lain punya. Ini kes dia ni. Kita ada tanah zaman Tok Wan kita dulu, dia pergi bagi siapa ke satu kawan dia mai buat rumah dia atas tanah Tok Wan. Tok Wan mati, tinggal anak Tok Wan. Anak Tok Wan tu pak kita. Bila mai ke anak-anak nak bahagi tanah yang bapa tinggal ni, nak bahagi tanah, ada satu bahagian tu ada rumah orang atas tu. Rumah tu bukan Tok Wan punya, rumah tu kawan Tok Wan punya. Dia mai buat rumah pakai duit dia, tapi atas tanah Tok Wan. Akibat dia apa dia? Nak suruh dia keluar tak boleh, pasal rumah dia punya. Tok Wan dengan dia dulu pula kira macam mana? Bayar setahun RM5. Cerita tahun 50-an dulu ni. Buat rumah atas tanah tu bayar setahun RM5. Bila mai tahun 2016 setahun RM5. Apa kalau hang bayar sehari RM5 pun aku tak mau. Tapi Tok Wan dulu setahun RM5. Ini kes jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah dia tapi ada satu pokok kurma orang punya, menyebabkan dia nak pagang tak boleh pasal ada satu kurma orang punya. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta
suruh Nabi tolong pi nasihat tuan pokok kurma tu, suruh jual pokok kurma tu dekat dia. Senang, habis cerita. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tiha iyahu. Nabi panggil tuan pokok kurma ni, Nabi kata hang bagilah pokok kurma hang ni dekat tuan tanah tu, sebab dia nak usahakan tanah tu, dia nak pasang pagar. Nabi kata binakhlatin fil jannah, sebagai ganti kalau hang sanggup bagi pokok kurma yang sepokok ni kepada tuan tanah, aku jamin kepada hang satu pokok kurma dalam syurga esok. Nabi kata kat dia ni, fa'aba, dia tak mau. Ni tuan pokok kurma sepokok ni, dia tak mau. Nabi kata oleh kerana pokok kurma hang tumbuh atas tanah dia, hang bagi dekat dia, sebagai ganti aku jamin hang dapat satu pokok kurma dalam syurga. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata no way, no way. Kalau Sunway tak apa, kita boleh pergi shopping, Sunway Carnival. No way, pokok tu aku punya, sekali-kali aku tidak akan bagi dekat dia. Nampak tuan? Ni jenis keras kepala ni. Jenis ni sampai kiamat nanti ada. Jenis ni dalam keluarga ada 5 beradik, seorang ada, dia jadi duri dalam daging, seorang dia ya. Hampa 4 orang buatlah keputusan macam mana pun, aku dia nanti main gedebe dah ni. Nampak tuan? Nabi sendiri panggil dia. Nabi kata pokok kurma tu hang bagi dekat tuan tanah, aku bagi dekat hang satu pokok kurma dalam syurga. Fa'aba, no way. Dia kata dekat Nabi, sorry, saya tak mau. Nabi kata dekat dia ni di depan sahabat lain. Fa'atahu Abu Dahdah. Ini yang kata Abu Dahdah yang cerita keluar dalam kitab tadi ni. Dia pun ada dalam kalangan, bila dia dengar Nabi dah offer satu pokok kurma dalam syurga, dia ni tak mau. Bila dah habis semua orang balik, Abu Dahdah pergi jumpa tuan pokok ni, keras kepala ni. Abu Dahdah pergi jumpa dia. Faqala ya'ni nakhlatak bihaiti. Abu Dahdah pergi jumpa dia. Dia kata okey lah ni, ini tak sangkut dengan Nabi, ini hang dengan aku. Pokok kurma hang hak sepokok ni bagi kat aku, aku bagi satu kebun aku kat hang. Pasal tadi Nabi janji satu pokok kurma dalam syurga, benda tak nampak. Pokok kurma dalam syurga ni benda tak nampak. Macam kita hari ni doa abang pahala, doa abang pahala 10, pahala 27, pahala 100, benda tak nampak. Karan tak ada, karan tak mai kat kita, pasal kita tak nampak pahala tu macam mana. Tapi kalau Allah convert pahala tu jadi cash, Allahu Akbar tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi dah, Allah tak tunjuk atas dunia ni, dia habang dalam bentuk pahala. Bila ni nak tahu pahala tu banyak, syurga esok baru kita nampak. Dia ni bila Nabi kata dekat dia, hang bagi pokok kurma tu dekat tuan tanah, aku bagi satu pokok kurma dalam syurga, dia tak mau. Abu Dahdah pergi jumpa dia. Abu Dahdah kata, hang bagi pokok ni kat aku, hang nampak kebun aku ada satu kebun kurma, satu kebun tu aku bagi kat hang. Agak-agak tuan-tuan, dia nanti jadi macam mana dia ni? Hadis kata fa'ala, dia petik jari, dia kata cantik. Nampak? Dia kata cantik. Betul ni, dia kata betul. Satu pokok ganti dengan satu kebun. Betul ni. Abu Dahdah kata betul. Jadi tak payah cari lawyer, aku buat surat pegang habis. Alah, dia kata sepokok ni, apa hal dengan sepokok ni? Ha? Dia pergi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah ni dia dah tukang, okey, kebun dia bagi kat kawan tu, dia ambil pokok kurma ni sepokok, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abu Dahdah kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, inni qad ibta'tu an-nakhlah bihaiti. Dia pergi jumpa Nabi, Abu Dahdah ni, dia kata ya Rasulullah, kes yang tak boleh selesai tadi,
sudah selesai. Nabi kata yang mana? Syekh pokok kurma sepokok tadi ni. Okey, apa sudah jadi? Nabi kata, aku sudah tukang satu pokok dia dengan satu kebun kurma, aku bagi kat dia. Masya Allah. Qala, kata Nabi, faj'alha lahu. Nabi kata, kalau macam tu, hang pi jumpa tuan tanah tadi, hang bagi dekat tuan tanah tu pokok kurma yang hang tukang tadi ni, hang bagi dekat tuan tanah. Nak selesaikan masalah tuan tanah ni. Nabi kata, okey, selesai masalah pokok tu, selesai macam mana? Aku ambil pokok tu ganti dengan satu kebun, bagi dekat dia. Pokok satu ni dia nak bagi dekat Nabi. Nabi kata, tak, hang pi jumpa tuan tanah, bagi dekat tuan tanah pokok yang seperti, maknanya dia tak payah fikir ibadah. Tanah dan pokok yang ada atas tanah tu hak dia punya. Okey. Faqad a'taitukaha. Kata Abu Dahdah apa? Okey, tak ada masalah, aku bagi kat dia. Dia nak buat satu, dia nak cari pahala. Yang kedua, dia nak buat favor dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun beralih tengok dekat Abu Dahdah ni, satu orang yang memudahkan urusan orang. Karena satu pokok kurma saja benda tak boleh selesai sampai nak jadi berbalah bergaduh masa muka. Dia nak settle benda tu, dia sanggup tukar satu pokok kurma tu dengan satu kebun yang ada kat dia. Dia bagi, dia main bagi dekat Nabi. Nabi kata pi bagi dekat tuan tanah, dia pi bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, kam min ghadqin raha li Abi Dahdah fil jannah qalaha miraran. Nabi kata berulang-ulang kali. Nabi kata apa? Ish. Nabi kata, aku dapat tengok berapa banyak tandan kurma yang Allah bagi dekat Abu Dahdah ini di dalam syurga esok. Nabi kata, aku boleh nampak ni hak Allah nak bagi dekat Abu Dahdah ni, kerana baik hati dia, kerana bagus dia ni, kerana dia sanggup bagi satu kebun kurma untuk nak selesaikan masalah satu pokok ni. Nabi kata, aku boleh nampak berapa banyak tandan kurma di syurga esok yang duk tunggu Abu Dahdah masuk ke dalam syurga nanti. Wa qalaha miraran. Nabi sebut dan Nabi sebut dan Nabi sebut berulang-ulang kali. Qala, kata Anas bin Malik, fa'ata imra'atah. Abu Dahdah ni dah dia boleh settle benda tu, dia lega, dia boleh tolong Nabi menyelesaikan satu masalah ni, dia lega, dia boleh tolong Nabi. Dia balik pergi rumah, jumpa bini dia, bini duk ada di rumah, rumah duk dalam kebun hak dia bagi tadi ni. Ya Allah, ya kata Abu Dahdah ni, sudahlah Abu Dahdah kan. Dia balik pergi rumah, fa'ata imra'atah, dia jumpa bini dia di rumah. Faqala, Abu Dahdah kata, ya Ummad Dahdah, ukhruji minal haid. Dia kata, wahai Ummah Dahdah, bini dia lah. Dia kata, mek, keluarlah pada rumah, kebun ni dah jadi hak orang dah. Dia kata, ya Allah wa akbar. Kalau kita buat lagu tu tuan-tuan, tak akan kena sedekah dengan belakang belanga ke apa dia nanti bagi. Dia kata, ni habis cerdik pang ni, habis kita nak duduk di mana lepas ni. Dia kata, ni yang kata sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia boleh buat satu benda yang gila pada akal kita. Akal kita ni kata gila buat kerja macam ni, tapi dia buat pasal apa? Pasal dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita tak boleh nak ting. Sahabat Nabi ni tani lah, tak boleh ting. Kita takat-takat pakai jubah macam sahabat Nabi boleh, takat-takat nak pakai serban boleh, takat-takat nak bangkit semayang tahajud tengah malam insya-Allah boleh lagi, takat-takat nak bagi derma RM10 boleh lagi, sampai nak bagi rumah kat orang, sampai lepas tu nak pergi tidur di semuruk masjid ni. Yang ni bukan dia kerja kita boleh buat, tapi benda ni boleh dibuat oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tentu dah syurga mereka dengan syurga kita esok jauh.
Mereka punya syurga duk kelas berapa tu, kita punya syurga ni tak tahu tang mana. Kita pun memang duk baca janji masuk syurga ya. Kita pun tak cadang lah nak pergi tinggi-tinggi pasal kita tahu kita siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia balik rumah, dia kata kat bini dia kata keluar, dia kata kebun ni aku dah bagi kat orang dah. Fa inni qad bi'tu bi nakhlatin fil jannah. Aku dah jual kebun ni dengan bayaran dia satu pokok kurma dalam syurga. Dia balik habang kat bini dia macam tu. Kalau bini ni jenis tak ikut usrah, mati dia. Kalau macam kita ni mengaji ni tak tahu nak maligan merata tempat, bini duk jahil murakab di rumah tu lah, tak erti apa pasal agama ni. Kita seorang lah. Atukah sekali bila balik habang apa-apa, dia bidah balik lebam pipi sebelah. Sebab pasal kita seorang aja duk reti, bini tak reti. Dia ni, dia balik habang dekat bini dia kata ni kita kena keluar dah. Pasal apa? Pasal kebun ni, rumah kita duk dalam kebun. Kebun ni aku dah jual dekat orang dah. Harga dia satu pokok kurma dalam syurga. Dia kata. Faqalat, kata bini dia. Ni nak kena dengar. Bini dia kata apa? Rabihal bay'. Rabihal bay'. Bini dia kata, inilah bisnes yang paling menguntungkan abang. Ya Allah tuan-tuan, ada lagi ke bini macam ni? Balik pihak abang kata ni tak ada dah ni, rumah apa semua dah. Bini kata apa? Rabihal bay'. Dia kata inilah bisnes yang paling menguntungkan. Bini dia kata dengan muka yang manis dan ceria, dia gembira dengan apa yang suami dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mai dalam hadis lain, dia kata apa? Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Dahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Abu Dahdah meninggal. Tadi dia hidup, dia buat macam tu. Hari dia meninggal, Nabi semayangkan mayat dia. Okey. Summa utiya bi faras uryin fa'aqalahu rajul farakibah. Dah selesai sembahyang mayat Abu Dahdah semua, Nabi keluar masjid, satu orang sudah bagi satu kuda kepada Nabi. Nabi naik kuda tu. Faja'ala yatawaqqas bih wa nahnu nattabi'uh. Kuda tu bila Nabi naik, kuda tu jalan pelan-pelan. Sahabat kata kami ikut belakang kuda tu. Faqala rajul minal qaum inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kam min ghadqin mu'allaqin aw mudallin fil jannah li Abi Dahdah. Sambil Nabi duduk naik kuda tu, Nabi kata aku boleh nampak lah ni berapa banyak tandan kurma duk tergantung-gantung, duk tunggu Abu Dahdah di dalam syurga. Hari dia mati, Nabi sebut lagi sekali, maknanya itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Janji tu mai atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So cerita tadi ni, apabila sahabat Nabi tengok depa daripada jahiliah depa masuk Islam, depa tengok orang-orang perempuan depa zaman jahiliah ni, kalau sekiranya datang haid kena halau keluar daripada rumah. Depa duk ingat ni kita dah masuk Islam, adakah orang perempuan akan dilayan macam tu juga? Depa pitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarah hadis dia kata yang tanya Nabi ni siapa dia? Abu Dahdah. Orang yang hebat ni tadi ni, dia yang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, adakah agama kita Islam serupa dengan Yahudi? Abu Dahdah tanya. Yakni mengeluarkan orang perempuan daripada rumah apabila datang haid, dan tidak makan dan tidak minum bersama dengan orang perempuan yang datang haid. Ataupun bagaimana kita buat pada perempuan kita apabila mereka datang haid? Abu Dahdah bertanya Nabi, kita ni nak ikut adat lama ke, ataupun bila masuk Islam kita ada peraturan baru dalam nak menghadapi orang perempuan yang datang haid ni? Masalah dia kata bercampur gaul dengan isteri yang haid itu apa hukumnya?
Kata dia bercampur gaul dengan isteri yang datang haid itu maknanya tinggal serumah, makan minum, bekerja buat sama-sama, bersukaria, berkira bicara di antara sama suami isteri, bergurau senda, berpeluk cium dan lainnya. Apakah hukumnya pada syarak? Nih, orang perempuan datang haid, bolehkah kita duduk macam hari-hari, macam biasa, tak ada beza dengan dia? Maka inilah yang ditanya oleh sahabat Nabi SAW kepada Nabi. Apabila sudah bertanya sahabat kepada Nabi SAW, maka turun hukum daripada langit. Tu dia. Zaman tu bila tanya Nabi, Nabi pun tak tahu. Allah turun Quran bagi jawapan kepada soalan ni. Fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan diturunkan oleh Allah firman Allah yang bermaksud, dan mereka yakni sahabat-sahabat bertanya engkau wahai Muhammad tentang haid ataupun tempat haid ataupun masa haid. Maka bagaimana nak buat dengan perempuan yang datang haid itu? Adakah kami boleh bercampur gaul ataupun kami asingkan diri daripada mereka? Maka jawab Allah di dalam firman-Nya, qul huwa adha. Tuhan jawab dalam Quran, jawablah olehmu wahai Muhammad kepada mereka itu bahawa haid itu kotor. Jawab yang tu dulu. Darah bulan itu kotor, diluati. Dia kata benda yang kotor orang meluat, orang tak suka. Ataupun tempat haid itu kotor dan diluati, kerana haid itu adalah darah tabi'i. Dia kata darah biasa bagi orang perempuan yang keluar ia pada waktu-waktu yang tertentu. Maka darah itu najis dan busuk, dan tempat jalan keluarnya itu pun kena najis dan busuk. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggallah olehmu akan setidor, yakni akan jima isteri-isteri pada ketika dia datang haid. Tuhan bagi jawapan macam tu. Maksudnya apabila orang perempuan datang haid ni, yang tak bolehnya apa dia? Tak bolehnya bersama dengan dia. Yang tu tak boleh. Tak boleh jima dengan dia. Hak lain semua boleh. Quran bagi tahu macam tu. Adalah makna yang tersebut itu, iaitu kemudian daripada ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kerana ayat fa'tazilun nisa fil mahid itu zahir maknanya, maka hendaklah kamu asing daripada perempuan yang datang haid itu. Ayat tu kalau tengok makna dia saja, dia suruh asing. Maksudnya betul lah yang orang Yahudi buat, bila datang haid asingkan mereka. Duk ingat macam tu. Apabila didengar oleh sahabat Nabi SAW, maka mereka pun menghalau isteri maka keluar rumah. Oh dia pendengar dengan ayat Tuhan kata fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu asingkan isteri-isteri kamu apabila mereka datang haid. Depa balik-balik perambat terus ya. Tu sahabat Nabi Arab, faham ayat Quran, pasal ayat Quran turun dalam bahasa Arab, tapi salah faham. Bukan faham, salah faham. Pasal ayat Quran ini perlu kepada tafsiran dia. Nabi tak bagi lagi tafsiran, depa terus pi buat dah, balik-balik perambat keluar rumah habis. Maka tidak mau mereka bercampur gaul dengan isteri mereka yang datang haid itu, kerana zahir firman Tuhan tadi melarang daripada bercampur gaul. Dan mengadu setengah sahabat kepada Nabi SAW. Kata mereka itu, ya Rasulullah, adalah hari kita sekarang ini sangat dingin. Jikalau kita perambat perempuan haid itu keluar daripada rumah, binasa mereka. Madinah tuan-tuan, kalau sejuk-sejuk Madinah sampai hari ni, kalau kena bulan 12, bulan 1, cuaca belah malam boleh mai sampai 6 sampai 7. Aircon kita ni pun baru 20, baru 21. Cuaca bulan 12, bulan 1 di Madinah, malam boleh mai sampai 6, boleh sampai 7. Siang tengah hari rembang, waktu zuhur baru duk mai 14, 15. Jadi kalau orang perempuan yang datang haid, perambat suruh keluar rumah, dia duduk melewat, apa nak jadi dekat dia dengan cuaca dingin ni?
Jadi mereka ni pun dengar ayat Quran, tak tanya Nabi dah, terus pergi perambat keluar. Lepas tu main musim sejuk, jadi kesian pula dekat bini, patah balik main tanya Nabi SAW. Dan kata mereka, dan jika kita keluar, binasa pula kita. Dia kata kalau bini kita tak bagi keluar, suruh duduk dalam rumah, kita keluar, kita pula nanti kena. Kita pun bukan tahan sejuk, dia kata. Itu jadi cerita lawak. Maka jawab Nabi SAW, tidak disuruh sekalian kamu keluarkan perempuan haid daripada rumah, dan tidak disuruh kamu keluar meninggalkan rumah. Nabi kata ayat tadi bukan suruh perambat bini keluar, dan bukan suruh bagi bini duduk di rumah hampa keluar. Tapi ayat tadi ni kata suruh tinggalkan jima dengan mereka itu. Itu tafsiran dia. Nabi pun bagi tafsiran dia. Nabi kata bila orang perempuan datang haid, tidak boleh jima, tidak boleh bersama. Dia kata, dan itulah penerangan di dalam tafsir Al-Jalalain. Kemudian dia kata masalah bercampur gaul dengan isteri yang haid itu harus maka keterangan yang di atas tadi daripada firman Allah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, kerana firman itu menegah jima isteri yang di dalam haid sahaja, bukan tegah makan minum, bukan tegah duduk serumah, dan tiada dilarang lain daripada itu. Dan juga telah berkata Anas bin Malik, fa'amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'akiluhunna wa yusharibuhunna wa an yakunu ma'ahunna fil buyut. Maksudnya, maka disuruh oleh sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan sama-sama dengan isteri yang haid itu, minum sama-sama dengan isteri yang haid itu, dan bahawa ada mereka itu tinggal sama dengan isteri yang datang haid itu di dalam rumahnya. Sambung dia, wa an yaf'alu kulla syai'in ma khalan nikah. Nabi bagi penjelasan yang jelas, dan bahawasanya memperbuat suami itu pada isterinya yang haid itu akan semua benda kecuali jima, itu tidak boleh. Itu saja yang dilarang. Maka jima diharamkan. Dan dengar baik-baik, dan barang siapa yang menghalalkan jima isteri ketika haid, menjadi kafir ia. Tuan-tuan kena faham, dia ada dua benda yang berbeza. Barang siapa yang menghalalkan jima isteri yang datang haid, kafir. Kafir tu pasal apa? Bukan pasal jima. Kafir tu pasal dia mengubah hukum. Hukum haram dia ubah bagi jadi halal. Kalau sekiranya dia reti kata mengubah hukum tu boleh jadi kafir, dia jadi kafir. Tapi kalau dia tahu kata haram, tapi sebab Tok Syekh ni kepiah longgak, jenis tak sabar, isteri ni pula jenis haid tak menentu. Ada benar-benar ni macam-macam dalam masyarakat ni, jenis tak menentu. Dia jenis dia mai 3 hari, lepas tu dia tak ada sehari, lepas tu dia mai 5 hari, lepas tu dia tak ada 2 hari, lepas tu dia mai pula lagi 3 hari. Jadi Tok Syekh ni pun kepiah longgak. Dia kata ni apang ni, dia kata. Ada rumah yang macam tu. Dia tahu tak kata haram kalau sekiranya dia pi buat juga benda ni dalam tempoh masa berapa hari tuan-tuan? Paling panjang haid berapa hari? Katalah 2 minggu. Dia tahu dalam tempoh 2 minggu tu kira masih dia anggap darah yang keluar tu darah haid. Selebih daripada tu baru dia anggap darah istihadah, darah penyakit. Dia tahu dalam tempoh 2 minggu itu, dalam tempoh tu dipanggil haid. Tapi oleh kerana dia ni kepiah longgar, dia pergi buat juga dengan bini dia. Orang tanya dia, hang tak boleh ni, bini hang datang haid. Dia kata, aku minta ampun kat Tuhan tapi aku tak boleh tahan. Kapiak tak dia ni? Tak. Tapi apa jadi dia ni? Dia berdosa besar. Dia berdosa besar pasal dia tahu benda tu haram, dia buat juga, dia berdosa besar. Yang jadi kapiak ni macam mana? Dia menghalalkan benda yang Allah kata haram. Kalau dikiaskan, satu orang Islam nama Muhammad bin Abdullah minum arak. Orang pergi habang dekat dia, kata hang Muslim. Dia kata Muslim. Ni hang pergi minum arak ni pasal apa? Dia kata saya kecil-kecil dah minum, saya tak boleh berhenti. Tak, hang tahu tak kata benda ni haram?
Saya tahu. Dia kata memang haram, saya tahu. Saya tak boleh tinggal, dia kata. Saya addicted, saya tak boleh tinggal. Apa hukum kepada dia? Dosa besar. Muhammad juga bin Abdullah ni juga, dia minum arak. Orang pergi habang kata, ni hang Islam ke apa? Dia kata Islam. Ni hang minum arak, hang tak tahu ke kata arak ni haram? Dia kata haram, kat orang lain, kat aku halal. Dia kata begitu. Apa jadi dekat dia? Kafir. Pasal dia menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Sama kes dengan kes dia bersetubuh dengan isteri yang datang haid. Selagi dia tidak kata benda tu halal, dia berdosa, tidak kafir. Tapi kalau dia menghalalkan benda yang Allah sebut dalam Quran kata haram, dia menjadi kafir. Okey, lanjutan daripada tu, sebelum kita berhenti, lanjutan daripada tu, apa hukum betul-betul suami yang jima isteri ketika isteri datang haid? Betul-betul apa hukum dia? Haram, clear. Pasal apa kata haram? Pasal Quran melarang perbuatan itu. Baik, apa hukum dia? Apa hukum ke atas orang yang buat benda ni? Dia ada berbeza pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata memadai dengan bertaubat, minta ampun dan berjanji tidak akan buat lagi benda tu. Sebahagian ulama kata tidak cukup dengan bertaubat, tidak bercukup dengan minta ampun, tidak bercukup dengan janji tak buat benda tu, bahkan mereka dikehendaki membayar kafarah ataupun denda. Imam Asy-Syafi'i, okay, kita mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i kata bagi suami yang bersetubuh dengan isterinya sedangkan isteri dalam haid, wajib ke atas dia bertaubat. Imam Syafi'i kata wajib ke atas dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan buat lagi, dan tidak wajib kafarah. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mazhab Mekah Madinah, wajib bertaubat, mesti kena minta ampun kepada Allah, mesti janji tidak akan buat lagi. Dan kalau sekiranya isteri itu darah haid tengah duk jalan lagi, dia jima isteri dia, dia dikenakan kafarah 1 dinar. Dia dikenakan kafarah bernilai 1 dinar. 1 dinar duit Malaysia lebih kurang RM800. RM800. Kalau sekiranya isteri dia dah berhenti dah darah haid tapi tak mandi lagi, beza. Isteri dia dah berhenti dah darah, dah kering dah darah tapi belum mandi lagi, dia jima isteri dia, dia dikenakan setengah dinar. Kafarah setengah dinar. Selain daripada bertaubat, minta ampun, janji tidak akan buat lagi, dia dikenakan kafarah setengah dinar, iaitu lebih kurang RM400. Pergi cari orang susah miskin, bagi. Baik, lah ni kita nak ikut Syafi'i ke kita nak ikut Ahmad bin Hanbal? Nak ikut mana satu? Ulama ambil satu rumusan. Ulama kata apapun bertobat dulu, minta ampun, janji jangan duk buat dah lepas itu, dan sebaik-baiknya bayarlah kafarah. Pasal apa? Pasal apa yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu ada hadis dia. Hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia kata idza asabaha fid dam fadinar, hadis. Wa idza asabaha fi inqita'id dam fa nisfid dinar, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud. Maksud dia, apabila satu orang suami dia bersetubuh dengan isteri dia sedangkan darah masih duk mengalir lagi,
Nabi kata dia kena denda 1 dinar, bersamaan duit kita 800 ringgit. Tapi kalau sekiranya dia bersetubuh dengan isteri dia ketika darah sudah berhenti tapi belum lagi mandi wajib, Nabi kata fanisfi dinar, maka dikenakan denda setengah dinar, iaitu sekitar 400 ringgit. Oleh kerana ada hadis itu, maka ulama buat rumusan, ada baiknya kita bayar sekiranya mampu. Tapi yang paling bagus lagi apa dia tuan-tuan? Tu saya dah buat perangai tak senonoh macam tu. Hak tu paling bagus. Hak tu paling bagus. Tu saya dah buat perangai tak senonoh macam tu. Kalau dah terbuat dah, zaman tak simpan janggut lagi dulu ni, zaman duk tenggelam timbul dulu ni, kita dah terbuat dah benda tu, bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan berjanji it will never happen again. Janji dalam bahasa orang putih tak apa, pasal nampak kemas sikit. Promise in front of God, it will never happen again. Saya janji depan Tuhan, benda ni takkan jadi lagi. Eloklah hang pun dah 65 70 dah umur, memang tak jadi dah benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, insya-Allah lepas ini kita akan masuk panas hati orang-orang Yahudi mendengarkan hukum Allah. Bila hukum ni turun, orang Yahudi hot. Pasal apa? Pasal mereka kata Nabi Muhammad sudah buat mai satu adat baru, yang adat itu macam menghina amalan yang mereka buat sekian lama. Mereka hot. Dan apa kata mereka kepada Nabi SAW, nanti kita tengok lepas raya insya-Allah. Jadi minta maaf tuan-tuan, kita ambil masa terlebih sikit atas sebab-sebab teknikal tadi. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa. Hari ini berapa Syaban? 4. Hari ini dah 4 Syaban tuan-tuan. Tak sampai sebulan dah. Masjid ni akan diimarahkan daripada waktu buka puasa sehinggalah pada waktu sahur. Jangan kita sia-siakan peluang Ramadan ini. Jangan sia-sia. Pasal apa? Pasal dah 40 tahun dah, 40 kali Ramadan dah. Kita berjanji tahan seminggu aja. Kan? Hal lepas-lepas no, kita janji Ramadan ni kita nak pulun betul-betul. Ternyata kita pulun seminggu aja. Lepas seminggu dia main lah. Dia dah main macam-macam cerita dah, dia main lemah semangat, dia main. Jangan tuan-tuan, kita tak tahu kita nak mati bila. Tahkah Ramadan ni last untuk kita. Tuan-tuan tengok daripada viral video ustazah mengajar Quran tengah duk baca doa Yasin jatuh. Siapa sangka tuan-tuan? Ustazah orang Jitra, Jemaah Masjid Al-Muttaqin Bandar Darul Aman Jitra. Ustazah ni kan tengah buat majlis, tengah duk baca doa Yasin, semua orang duk dengar doa amin 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 amin, suara duk kuat elok, jatuh terus collapse, habis umur. Kalau dia boleh kena macam tu, kita pun tak mustahil boleh kena macam tu. Peluang yang ada, masa yang ada, grab Quran mau khatam sekali Ramadan ni insya-Allah. Sekali mesti mau khatam. Kok mana, by hook by crook, sekali mesti mau khatam. Cari masa, sebab masa Tuhan bagi 24 jam. Cari masa untuk kita berterima kasih dekat dia. Okey, puasa bagi elok-elok. Mudah-mudahan puasa kita Tuhan terima. Malam tu saya duk bertengkang 8, 20 berapa ni, tu saya duk bertengkang, yang ni semua tak dengar. Yang penting apa dia? Kita gelut dalam nak buat ibadah dalam bulan bonus. Allah bagi Ramadan ini sebagai satu bulan bonus kepada kita, yang kalau kita tak guna, yang ruginya ialah kita. Dalam bulan bonus tu pula carilah Lailatul Qadar. 10 menghabis ni, kok mana pun memang nak bangkit makan sahur, kok mana pun bangkit pergi awal sikit, semayang tahajud, minta doa kepada Allah banyak-banyak.
InsyaAllah kalau kita buat tiap-tiap malam dalam 10 akhir Lailatul Qadar itu hak kita, insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.